Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia dipetik daripada sabudinhusin.com.net bertajuk "Mujurlah masih ada Rafizi". Ketika ramai memilih untuk menyetujui dan mengampu Anwar Ibrahim dalam isu pelantikan anaknya, Nurul Izzah atau setidak-tidaknya hanya berdiam diri bagi menyelamatkan masa depan sendiri. Timbalan Presiden PKR pula iaitu Rafizi Ramli sebaliknya masih lagi boleh dipuji dalam hal ini. Beliau tetap tidak menyembunyikan suara dan pendiriannya yang kurang setuju dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri itu. Selain itu, Nurul Izzah turut menjadi bualan ramai kerana dilihat suatu pengamalan nepotisme ialah tindakan Speaker Parlimen Johari Abdul yang melantik anaknya sebagai pegawai khasnya. Kedua-dua, Anwar dan Johari, bagaimanapun tetap mempertahankan pelantikan anak mereka itu dengan alasan ia adalah pro bono iaitu tidak dibayar gaji oleh kerajaan selain mempunyai kelayakan yang bersesuaian. Menyedari pelantikan itu sudah pun dibuat dan Anwar serta Johari sendiri ternampak tidak mahu berganjang, bahkan yang dilantik pula enggan melepaskan peluang walau menerima kecaman ramai. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga sendiri ke jawatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang. Katanya dalam kenyataan itu, saya berpandangan perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang. Bagaimanapun bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah dibuat, katanya sebagaimana dipetik oleh Harian Metro. Kini katanya pelantikan itu diharap dapat dibuktikan dengan kedua-duanya mampu membawa nilai tambah yang boleh dibanggakan. Katanya ia tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu buktikan mereka akan membawa nilai tambah, tegas beliau. Begitupun Rafizi berkata, pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat dalam isu berkenaan. Katanya di peringkat PKR, kita harap kita move on dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka yang tidak mengambil sebarang wang rakyat. Katanya lagi, sudah pasti saya faham sentimen itu, katanya dipetik sebagai berkata, secara sedar atau sengaja enggan mengakuinya, kita seharusnya berbangga dengan pendirian Rafizi dalam hal ini. Pendiriannya yang tidak terburai untuk bersetuju dan mengampu Perdana Menteri seperti mana kegemaran yang lain adalah ibarat permata yang mampu menyelamatkan PKR dan PH pada masa depan di ketika rakyat di luar secara majoritinya menolak pelantikan nepotisme berkenaan. Cuba kita bayangkan jika ketika ini timbalan Presiden PKR pun turut sama menyokong dan mengampu Anwar selaku Perdana Menteri dalam pelantikan Nurul Izzah itu. Atau jika ketika ini bukan Rafizi yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR, siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk bersuara mewakili pendirian majoriti rakyat? Hakikatnya, mujurlah masih ada Rafizi yang tetap sama jiwa dan pendirian seperti sebelum ini. Jika tidak, disebabkan ramai yang ternampak mula terseronok dengan kemilaunya kuasa sekarang ini, malah tidak lagi menyebut perkataan reformasi sebagaimana dulu-dulu. Entahlah masih ada atau tidak masa depan PKR dan PH pada PRU 16 nanti jika berterusan begini. Semoganya dengan suara Rafizi ini, dua nepotisme itu adalah yang terakhir berlaku dalam kerajaan perpaduan berjenama Madani ini. Sekali lagi, mujurlah masih ada Rafizi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi sebelum kita mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih juga yang sudah join member.
Sekali lagi untuk penghantaran seterusnya kita ingin memanggil Encik Hisham Spiderman. Hisham Spiderman yang kita pilih pada minggu ini untuk penghantaran baju t-shirt yang cantik ini. Anda boleh lihat t-shirt official The Twin TV. Jadi untuk Encik Hisham Spiderman, sila hubungi The Twin TV di Telegram official The Twin TV. Anda boleh cari The Twin TV di Telegram dan kita akan PM, DM ke apa-apa kan untuk hantar baju ini kepada anda. Terima kasih. Bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Bagi yang belum join member dan berminat untuk jadi member, dipersilakan, kita alu-alukan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba-tiba membuat keputusan yang amat mengejutkan. Saya fikir ada sedikit kekecewaan, ada sedikit juga mungkin dia ingin protes ke apakah. Tapi manusia mana yang tidak pandai kecewa kan? Manusia mana yang tidak pandai kecewa? Semua manusia ada hati, perasaan, boleh kecewa, boleh merajuk dan sebagainya. Yang mengejutkan ialah tiba-tiba Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata bersedia untuk meninggalkan arena politik arus perdana. Adakah ini dia bermaksud untuk dia bersara daripada politik? Adakah dia keluar daripada politik? Adakah dia pula akan keluar meninggalkan UMNO? Sebab kalau menurut tajuk daripada bharian.com.my ini, kalau dia bersedia meninggalkan arena politik arus perdana, maksudnya dia bersedia untuk meninggalkan UMNO dan Barisan Nasional. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan beliau sedia untuk berundur daripada arena politik arus perdana dengan perancangan awal untuk berehat sebelum ini, yang sepatutnya selepas berakhir panggal pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Perancangan awal itu bagaimanapun tersasar selepas beliau dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos 2021 bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin susulan pergolakan dalam pentadbiran kerajaan pada ketika itu. Katanya dalam pengumuman itu, saya ada merancang, jika menang dalam PRU 14, saya akan terus menjadi menteri. Selepas itu berhenti dan jadi senator. Tamat perkhidmatan senator, saya akan terus berhenti bersara daripada politik sepenuhnya, katanya dalam wawancara khas bersama BH. Dengan masalah dalaman UMNO susulan prestasi buruk dalam PRU 15 yang lalu, ahli Parlimen Berai itu dilihat seperti tidak lagi sehaluan dengan kepimpinan tertinggi parti, berkata PRU pada 19 November lalu adalah yang terakhir yang disertainya. Katanya sebenarnya saya merancang untuk berehat selepas PRU 14, namun ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Kata Naib Presiden UMNO itu yang dilantik ke jawatan tertinggi berkenaan selepas hanya 42 hari menjadi timbalan Perdana Menteri. Mengulas perkembangan dalam UMNO, Ismail Sabri mengakui parti makin hilang sokongan berikutan kekalahan pada 2 PRU berturut-turut. Tindakan membuang satu pasukan untuk mengekalkan satu lagi pasukan hanya menimbulkan pergolakan yang akhirnya semakin kurang penyokong, katanya. Ini yang saya bimbangkan mengenai masa depan UMNO, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tambahnya lagi ahli baru yang hendak masuk untuk sertai UMNO pun kurang. Yang ada pula keluar. Mungkin keadaan sekarang dikatakan aman kerana tiada lagi kaki melawan, tetapi sokongan semakin hilang, katanya. Beliau merujuk kepada keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang memecat beberapa pemimpinnya selepas PRU 15 kerana dikatakan telah melanggar peraturan dan keputusan parti, manakala beberapa yang lain pula turut digantung keahlian. Sebelum PRU 15, antara nama-nama besar yang dipecat adalah Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Syahidan Kasim, disusuli oleh pemecatan terbaru membabitkan Khairi Jamaluddin dan Tan Sri Noor Omar pada 27 Januari yang lalu. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Isamuddin Hussein dan Naib Ketua Pemuda pula Syaril Sufian Hamdan pula antara yang digantung keahlian selama 6 tahun. Khairi dan Noor Omar pula antara yang lantang mengkritik kepimpinan presidennya, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi,
dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 pertengahan Januari lalu yang meluluskan usul tiada pertandingan 2 jawatan tertinggi parti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.